Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bertemu kita dalam video PDPC Cikgu Norisa. Okey, hari ini saya nak bincangkan bab 12 pengekosan piawai 2. 2 tu bermaksud video ini adalah video yang kedua yang telah dibaiki daripada video sebelumnya yang sama juga iaitu pengekosan piawai. Topik pengekosan piawai adalah topik yang diajar di semester 2 bagi subjek perakaunan tingkatan 6. Pengekosan piawai adalah satu kaedah menghitung kos produk dengan menerapkan harga piawai atau kadar piawai dengan kuantiti piawai yang dibenarkan untuk output sebenar. Okey, kita tengok sistem pengekosan. Okey, kos perkilangan ni ada bahan langsung, buruh langsung dan overhead kilang. Di bawah pengekosan sebenar, bahan langsung adalah kos sebenar, buruh langsung kos sebenar dan overhead perkilangan adalah kos sebenar. Di bawah pengekosan normal, bahan langsung kos sebenar, buruh langsung kos sebenar, overhead kilang adalah overhead diserap. Overhead diserap maksudnya bukan overhead sebenar lain, adalah overhead pratentu yang kita tentukan dahulu sebelum dapat yang sebenar. Okey, pengekosan piawai, bahan langsung adalah kos piawai, buruh langsung kos piawai, overhead perkilangan adalah kos piawai. Definisi kos piawai. Kos piawai ialah kos yang dirancang untuk satu unit barang atau perkhidmatan yang ditawarkan. Kos piawai merupakan kos pratentu. Kita tentukan awal. Yang kedua, kos piawai merupakan satu konsep unit. Kepentingan kos piawai, yang pertama adalah perancangan. Kos piawai boleh digunakan untuk merancang atau meramalkan jualan, keluaran, unit kos, pusat kos dan prestasi organisasi secara keseluruhan. Yang kedua, kawalan. Kos piawai dapat digunakan untuk membandingkan kecekapan dan prestasi antara jabatan dengan jabatan lain dalam satu organisasi. Ini bertujuan untuk mengawal selia aktiviti jabatan dan mengambil tindakan pembetulan terhadap jabatan yang lemah. Kepentingan kos piawai sambungan. Yang ketiga, penilaian prestasi. Kos piawai dapat mewujudkan satu cabaran kepada individu atau perniagaan untuk mencapai suatu objektif atau matlamat yang telah ditetapkan. Kos piawai boleh jadikan unsur motivasi yang penting untuk semua ahli dan jabatan dalam organisasi. Yang keempat, penentuan harga. Melalui penentuan piawai, organisasi dapat menentukan harga jualan satu barang atau perkhidmatan dengan lebih tepat. Yang kelima, penyediaan belanjawan. Kos piawai dapat bantu pihak perusahaan membuat belanjawan atau matlamat yang hendak dicapai. Okey, belanjawan ni akan ditemui lebih detail di semester 3. Terdapat 3 kaedah dalam pembentukan piawai atau kos piawai. Okey, yang pertama, kaedah rekod sejarah atau pengalaman lepas. Kaedah ini membuat anggaran mengenai bilangan pekerja dan kuantiti bahan yang diperlukan untuk setiap unit kos. Piawai akan dibentuk berdasarkan operasi yang lepas. Kaedah kajian kejuruteraan. Kaedah ini menitik beratkan usaha untuk mendapatkan rangkaian yang paling baik dari segi pemerolehan sumber pengeluaran, kualiti pengeluaran dan kaedah pengeluaran. Yang ketiga, kaedah ramalan pihak pengurusan untuk masa akan datang. Kaedah ini menyatakan pihak pengurusan akan berdasarkan pengalaman dan kepakaran yang dimiliki untuk menentukan piawai. Pengurus sumber manusia, pengurus pengeluaran dan pengurus belian akan terlibat secara langsung dalam proses penentuan piawai. Jenis piawai. Yang pertama, piawai unggul atau ideal. Ini piawai yang dalam keadaan yang paling sempurna. Okey, piawai unggul ialah piawai yang tahap pencapaiannya hanya boleh capai dalam keadaan paling baik. Piawai ini memerlukan kecekapan yang sempurna tanpa sebarang pembaziran, kecuaian, ketidakcekapan, kerosakan, masa terbiar, kemalangan, kecacatan dan sebagainya. Kesannya kaki tangan tidak bersemangat kerana matlamat agak sukar dicapai. Yang kedua, piawai boleh capai atau praktikal. Piawai ini berasaskan tahap pencapaian dijangkakan akan dicapai dalam tempoh akan datang. Piawai ini lebih realistik dan boleh dicapai. Piawai ini membuat peruntukan bagi pembaziran, kelewatan, masa terbiar dan ketidakcekapan.
Penggunaan kos piawai praktikal akan memaksa pengurusan dan pekerja berusaha bersungguh-sungguh dalam menjalankan operasi disambil menjaga kemudahan yang ada dengan sebaik mungkin. Kebaikan penggunaan kos piawai praktikal akan memberi dorongan kepada pekerja, memudahkan pekerja menjalankan tugas mereka dan juga tidak mudah putus asa. Lembaran kos piawai. Lembaran kos piawai merupakan dokumen untuk mengumpulkan kos piawai bagi seunit atau sekelompok keluaran secara terperinci. Okey, ini dia contoh lembaran kos piawai. Okey, kita tengok kotak di tepi ni kena baris buat sebab pernah keluar. Kotak ni ada dua format lah ada dua skema. Sebelum ni dia markah sedih atau pada markah format. Jadi tolong garis lah. Okey, ada syarikat intisari, ada kad kos piawai, ada nama keluaran, ada nombor siri, bahan mentah jabatan A, buruh langsung jabatan A, jabatan B, objek kilang jabatan A, jabatan B, ada jumlah kos piawai seunit, disediakan oleh ada tanda tangan, disahkan oleh pun ada tanda tangan. Ini dokumennya lengkap lah. Varian bahan langsung. Tengok ni, dia renggakan dalam bentuk raja. Okey, varian bahan langsung dipecahkan kepada dua, iaitu varian harga bahan. Ada rumus dia iaitu harga piawai tolak harga sebenar darab kuantiti sebenar. Yang kedua adalah varian kuantiti, iaitu kuantiti piawai tolak kuantiti sebenar darab harga piawai. Okey, kita lihat contoh. Maklumat berikut digunakan untuk mengira varian harga dan varian kuantiti bahan. Maklumat piawai, harga piawai sekilogram bahan langsung ialah RM5. Kuantiti piawai bahan langsung seunit produk darab 2 kilogram. Kos piawai bahan langsung adalah RM10. Maklumat sebenar, bahan langsung dibeli 7,000 kilogram, harga sekilogram adalah darab RM5.05. Jumlah sebenar dibeli adalah RM35, 35,350. Jumlah bahan langsung sebenar digunakan 6,250 kilogram. Jadi unit pengeluaran sebenar adalah 3,000 unit. Dikendaki, hitungkan varian harga bahan, B. varian kuantiti bahan, C. varian bahan mentah jumlah. Kita tengok jawapan dia. Varian harga menggunakan kuantiti bahan dibeli. Jadi kita buat varian harga, rumus dia harga piawai tolak harga sebenar darab kuantiti sebenar. Dalam kurungan ni boleh bertukar. Harga piawai boleh tolak harga sebenar ataupun harga sebenar boleh tolak harga piawai. Dia boleh bertukar. Okey, jadi RM5 tolak RM5.05. Saya kata tadi RM5.05 tolak RM5 atau RM5 tolak RM5 boleh bertukar. Darab 7,000 kilogram. RM350 tidak memuaskan. Depan RM jangan ada negatif lah. Nilai wang tak boleh ada negatif. Jadi negatif RM tidak terima. Salah jawapan akhir. Dan di ujung dia mesti ada perkataan tidak memuaskan atau TM. Varian kuantiti penggunaan bahan, menggunakan kuantiti bahan digunakan. Varian kuantiti bahan, kuantiti piawai tolak kuantiti sebenar darab harga piawai. 12 kg darab 3,000 unit tolak 6,250 kg darab RM5 dapat RM1,250 tidak memuaskan. Varian bahan mentah jumlah, varian harga tambah varian kuantiti. Jadi dua-dua TM senanglah kita campurkan dapat 1,600 tidak memuaskan atau TM. Catatan jurnal dia dekat jurnal A, ini catatan dia lah. Ini format dia. Yang pertama, kamu debit inventory bahan langsung. Sebelah debit, kredit varian harga memuaskan, kredit akaun belum bayar, keterangan dia mereka pembelian bahan langsung. Yang kedua, debit inventory bahan langsung, debit varian harga bahan tidak memuaskan, kredit akaun belum bayar, mereka pembelian bahan langsung. Yang ketiga, debit inventory kerja dalam proses, kredit varian penggunaan bahan memuaskan, kredit inventory bahan langsung, mereka penggunaan bahan sekiranya penggunaan bahan sebenar. Yang keempat, debit inventory kerja dalam proses, debit varian penggunaan bahan langsung tidak memuaskan, kredit inventory bahan langsung, mereka penggunaan bahan sekiranya penggunaan bahan sebenar.
Okey, berdasarkan contoh 1 tadi journal dia, kita tengok yang pertama debit inventory bahan langsung RM5 kali 7,000 kilogram dapat RM35,000, letak sebelah debit. Debit varian harga tidak memuaskan RM350, kredit akaun belum bayar RM35,000 Merekod pembelian bahan langsung. Yang kedua, debit inventory kerja dalam proses RM5 darat RM6,000 kilogram dapat RM30,000. Debit varian penggunaan bahan tidak memuaskan RM1,250. Kredit inventory bahan langsung RM5 kali RM6,250 kilogram dapat RM31,250. Merekod penggunaan bahan sekiranya bahan digunakan sebenar ialah RM6,250 kilogram. Okey, atau journal arm dia debit varian penggunaan bahan TM RM1,250, kredit kerja dalam proses RM1,250, merekod varian penggunaan bahan dan kerja dalam proses. Okey, catatan jurnal sekiranya varian tu memuaskan, kita akan debitkan kerja dalam proses, kita kreditkan varian positif. Varian positif ni maksudnya varian yang memuaskan. Sekiranya varian tidak memuaskan, debit varian yang negatif. Negatif tidak memuaskan, kredit kerja dalam proses. Okey, kita tengok varian buruh langsung pula. Dipecahkan kepada dua. Varian kadar buruh langsung, rumus dia kurungan kadar piawai tolak kadar sebenar darab jam sebenar. Varian kecekapan jam piawai tolak jam sebenar darab kadar piawai. Contoh 2. Maklumat berikut digunakan untuk mengira varian kadar buruh dan varian kecekapan buruh. Maklumat piawai, kadar piawai buruh langsung RM4 sejam, jam piawai buruh langsung seunit 1,5 jam. Maklumat sebenar unit pengeluaran 3,000 unit. Jumlah jam buruh langsung digunakan untuk mula 3,000 unit, 4,800 jam. Kadar sebenar buruh langsung RM4.20 sejam. Okey, jawapan dia varian kadar sama dengan kadar piawai tolak kadar sebenar. Saya kat tadi kan dalam kurungan dia boleh bertukar lah. Kadar sebenar boleh tolak kadar piawai. Darab jam sebenar RM4 tolak RM4.20 ataupun boleh tertukar RM4.20 tolak 4, tak ada masalah. Darab 4,000 jam dapat RM960 tidak memuaskan atau TM. Depan RM ni jangan ada negatif, tak diterima. Varian kecekapan buruh, jam piawai tolak jam sebenar darab kadar piawai. Okey, kita selesaikan 3,000 unit darab 1,5 jam tolak 4,008 jam dapat RM4. Okey, dapat 1,200 tidak memuaskan atau TM. Dapat RM jangan ada tidak memuaskan. Okey, varian kos buruh, kos piawai tolak kos sebenar ini dia tak jumlahkan, dia gunakan kos piawai tolak kos sebenar pun boleh. Okey, 4 darab 1,5 darab 3,000 tolak 4,000 darab RM4.20, kita selesaikan dapat 2,160 tidak memuaskan. Ataupun kita campurkan pun boleh. Tak ada masalah. Jawapan dia sama. Okey, catatan jurnal. Ini format dia lah. Yang pertama, debit inventory kerja dalam proses, debit varian kadar buruh tidak memuaskan, debit varian kecekapan buruh tidak memuaskan, kredit upah belum bayar, merekod kerja dalam proses dengan varian kos buruh langsung. Yang kedua, debit inventory kerja dalam proses, debit varian kecekapan tidak memuaskan, kredit varian kadar buruh memuaskan, kredit upah belum bayar, merekod kerja dalam proses dengan varian kos buruh langsung. Catatan jurnal untuk contoh 2 tadi. Okey, debit inventory kerja dalam proses RM4 darab 4,500 jam dapat RM18,000. Debit varian kadar buruh tidak memuaskan RM960. Debit varian kecekapan buruh tidak memuaskan RM1,200. Kredit upah belum bayar RM4.20 darab 4,800 jam dapat RM20,160. Rekod kerja dalam proses dengan varian kos buruh langsung. Atau debit varian kecekapan buruh tidak memuaskan RM1,200. Debit varian kadar tidak memuaskan RM960. Kredit inventory kerja dalam proses RM2,160. Merekod kerja dalam proses dengan varian kos buruh langsung. Aliran kos bagi sistem pengekusan piawai berdasarkan contoh 1, andaikan 700,000 kilogram bahan yang dibeli dan penggunaan bahan sebenar 6,250 kilogram. Berdasarkan contoh 2, aliran kos bagi varian kos buruh langsung adalah seperti inilah raja dia. Akaun belum bayar pergi kepada inventory bahan mentah.
Okey, jadi sebelah debit. Okey, lepas tu inventory bahan mentah akan pergi kepada account variant quantity. Bahan mentah juga pergi kepada kerja dalam proses. Yang tadi pergi kepada variant harga. Okey, lepas tu seterusnya ada akaun upah belum bayar akan pergi kepada kerja dalam proses, akaun variant kadar buruh dan akaun variant kecekapan buruh. Okey, variant overhead pengeluaran berubah. Okey, dipecahkan kepada dua. Variant perbelanjaan overhead berubah. Formula dia kadar piawai tolak kadar sebenar darab jam sebenar. Variant kecekapan overhead berubah. Jam piawai tolak jam sebenar darab kadar piawai. Variant overhead pengeluaran berubah. Variant overhead berubah sama dengan kos piawai tolak kos sebenar. Atau variant overhead berubah, variant belanja overhead berubah tambah dengan variant kecekapan overhead berubah. Kos piawai sama dengan kos overhead berubah sejam darab jam piawai darab keluaran sebenar. Okey, contoh 3. Maklumat piawai overhead berubah 1,5 jam pada RM RM1, RM1.50. Overhead tetap 1,5 jam pada RM2, RM3. Kadar overhead tertentu dikira berdasarkan penggunaan normal 5,000 jam buruh langsung. Maklumat sebenar unit pengeluaran 3,000 unit. Jumlah jam buruh langsung digunakan untuk mengeluarkan 30 unit adalah 4,800 jam. Overhead berubah 4,580 jam. Overhead tetap 10,500. Okey, anda dikendaki mengira variant overhead berubah, variant kecekapan berubah, variant kos pengeluaran berubah. Okey, variant belanjaan overhead berubah, kadar serapan overhead berubah darab jam sebenar, tolak overhead berubah sebenar. Jadi kita gantikan RM1 darab 4,800 jam, tolak 4,580 dapat 220 memuaskan. Depan RM jangan ada negatif. Okey, variant kecekapan overhead berubah, jam piawai untuk output sebenar tolak jam sebenar darab kadar piawai overhead piawai. 1,5 jam darab 3,000 tolak 4,800 jam darab RM1 dapat 300 tidak memuaskan atau TM. Depan RM jangan ada negatif. Okey, C, variant cost overhead pengeluaran berubah, kos piawai tolak kos sebenar. 3,000 unit darab RM1.50 tolak 4,580. Kita selesaikan dapat 80 tidak memuaskan. Depan RM jangan ada negatif. Variant overhead pengeluaran tetap. Okey, dibagi kepada dua, itu variant belanjaan overhead tetap. Rumus dia overhead tetap dibelanjawankan tolak overhead tetap sebenar. Variant volume overhead tetap, jam piawai tolak jam dibelanjawankan darab kadar piawai sebenar atau jam piawai darab kadar piawai sejam tolak overhead tetap dibelanjawankan. Okey, dengan menggunakan contoh 3, anda dikendaki mengira variant belanjaan overhead tetap, variant volume overhead tetap dan variant cost overhead tetap. Jawapan dia, variant belanjaan overhead tetap, overhead dibelanjawankan tolak overhead sebenar. RM2 darab 5,000 jam tolak 10,500 dapat RM500 TM tidak memuaskan. Depan RM jangan ada negatif. Variant volume overhead tetap, jam piawai darab kadar serapan piawai sebenar sejam tolak overhead tetap dibelanjawankan. 1,5 jam darab 3,000 darab RM2 tolak RM RM2 darab 5,000. Selesaikan dapat 1,000 tidak memuaskan. Depan RM jangan ada negatif. Variant cost overhead tetap, overhead diserap, tolak overhead sebenar, kos piawai tolak kos sebenar. Selesaikan 3,000 darab RM3 tolak 10,500 dapat RM 1,500 tidak memuaskan. Depan jangan ada negatif depan RM. Okey, 1,500 ni adalah overhead kurang serap. Catatan jurnal. Catatan jurnal untuk hapus kira overhead kilang memuaskan tidak memuaskan ke dalam akaun kos barang jual sekiranya nilai tidak material. Maklumat catatan berikut menggunakan contoh 3 dan 4. Okey, jurnal am. Debit variant belanjaan overhead memuaskan 220. Kredit kos barang jual 220. Merekod variant belanjaan overhead berubah. Debit kos barang jual 1,800. Kredit variant overhead kecekapan overhead berubah tidak memuaskan 300. Kredit variant belanjaan overhead tetap tidak memuaskan 500. Kredit variant volume overhead tetap tidak memuaskan 1,000. Merekod variant yang tidak memuaskan. Sebab-sebab berlakunya variant volume, tenaga kerja bekerja lebih cekap dan menghasilkan lebih banyak artikel dan lebih banyak overhead yang diserap. Tenaga kerja bekerja lebih banyak jam daripada yang dibelanjawankan. Oleh itu, lebih banyak output telah dihasilkan dan lebih banyak overhead telah diserap.
Sebab-sebab varian memuaskan atau tidak memuaskan. Varian harga bahan tidak memuaskan, tidak dapat mengawal harga barang kerana kenaikan harga umum pada harga bahan. Yang kedua, pembelian bahan tidak cekap, itu beli bahan mentah dengan segera atau permintaan bahagian pengeluaran. Tiga, pembelian bahan jenis yang lebih mahal daripada kualiti yang lebih tinggi. Memuaskan, yang pertama, pembelian bahan daripada pembekal yang boleh percayai dengan harga lebih murah, lebih diskaun diterima. Yang kedua, pembelian bahan rendah kualiti tapi lebih murah. Yang ketiga, harga piawai ditetapkan terlampau tinggi. Ini antara sebablah varian tidak memuaskan dan memuaskan. Sebab varian memuaskan tidak memuaskan, sambungan dia, penggunaan bahan yang tidak memuaskan, kualiti bahan yang rendah mengakibatkan pembaziran bahan yang tinggi. Yang kedua, pekerja tidak mahir atau penyeliaan yang tidak ketat atau kurang berkesan. Yang ketiga, kerosakan mesin dalam proses pengeluaran. Yang memuaskan, pengendalian bahan yang cekap, kualiti bahan yang digunakan adalah tinggi, kurang pembaziran. Yang ketiga, membuat penjadualan yang cekap, menetapkan volume pengeluaran yang sesuai dengan kemampuan operator atau mesin. Yang keempat, tiada kesilapan dalam memperuntukkan bahan kepada setiap pekerja. Varian kadar upah tidak memuaskan. Yang pertama, penetapan kadar upah buruh yang ketinggalan zaman dan tidak mengambil kira kenaikan kadar buruh menerusi masa. Yang kedua, mengambil pekerja yang tidak mahir dan tidak mempunyai kebolehan yang setimpal dengan kadar upah yang diberikan. Memuaskan, mengambil pekerja yang mahir dan varian kecekapan buruh tidak memuaskan, tiada pengawasan baik terhadap pekerja-pekerja, pengupahan pekerja yang kurang mahir dan pengalaman. Tiga, masa hilang dalam pengeluaran kerana kualiti bahan yang rendah, kesilapan dalam pengagihan masa dan pekerja mengikut kemahiran, pengalaman dan kelulusan. Memuaskan, yang pertama, pengawasan yang baik terhadap pekerja-pekerja. Yang kedua, pengagihan buruh yang cekap dari segi tugas, masa dan tempat. Varian belanjaan overhead tetap tidak memuaskan. Overhead tetap yang dianggap mungkin silap. Pertambahan kos perkhidmatan. Perkhidmatan digunakan dengan banyak dan tidak ekonomik. Okey, yang memuaskan, yang pertama, penjimatan kos sebenar. Yang kedua, semua perkhidmatan digunakan secara ekonomi. Varian volume overhead tetap kemudahan tidak digunakan dengan berkesan, kerosakan loji dan mesin. Memuaskan, kemudahan digunakan dengan lebih berkesan, lebih insentif diberi kepada pekerja-pekerja. Varian belanjaan overhead berubah tidak memuaskan. Overhead berubah dianggar atau jam dianggar mungkin silap. Terlebih menggunakan perkhidmatan misalnya air dan elektrik, harga bahan tidak langsung telah meningkat. Yang memuaskan, overhead berubah dianggar atau jam dianggar mungkin silap. Perkhidmatan dalam penggunaan perkhidmatan misal air dan elektrik, harga bahan tidak langsung telah menurun. Varian kecekapan overhead berubah, tiada pengawasan baik terhadap pekerja-pekerja, pengupahan pekerja-pekerja yang kurang pengalaman, masa hilang dalam pengeluaran kerana mutu bahan rendah. Yang memuaskan, yang pertama, pengawasan baik terhadap pekerja-pekerja, pekerja-pekerja adalah cekap, lebih insentif diberi kepada pekerja-pekerja. Pihak yang bertanggungjawab terhadap varian. Yang pertama, varian harga, pengurus belian. Varian kuantiti, pengurus pengeluaran. Varian kadar buruh, pengurus sumber manusia. Varian kecekapan buruh, pengurus pengeluaran. Okey, pihak bertanggungjawab terhadap varian bahan langsung yang memuaskan. Penyelia pengeluaran memastikan pekerja kurang membazirkan bahan. Pengurus belian membeli bahan berkualiti tinggi dengan harga berpatutan, iaitu beli daripada bekal yang boleh dipercayai dan mendapat diskaun dengan membeli dalam kuantiti yang banyak. Pengurus sumber manusia mengambil pekerja yang berkualiti dan cekap dan ini tidak menyebabkan pembaziran kepada bahan mentah. Yang keempat, penetap piawai, menetapkan piawai munasabah dan menghampiri harga semasa. Yang kelima, pengurus pengeluaran membuat penjadualan yang cekap, menetapkan volume pengeluaran yang sesuai dengan kemampuan operator dan mesin. Okey, pihak yang bertanggungjawab terhadap varian buruh langsung tidak memuaskan. Yang pertama, analisis varian sebenarnya bukan semata-mata untuk bertujuan mempersalahkan pihak bertanggungjawab, tapi lebih merupakan satu cara untuk menentu sebab wujudnya varian dan pihak yang bertanggungjawab. Pihak bertanggungjawab seharusnya lebih peluang untuk menjelaskan punca sebenar varian sebab berlaku kerana bukan semua varian wujud berada dalam kawalan pihak yang bertanggungjawab.
Bagi mana varian yang telah diketahui punca dan sebabnya, maka pihak bertanggungjawab seharusnya menindakkan betulan atau menyemak semula piawai yang ditetapkan sebelum ini. Varian dan punca varian boleh jelaskan dengan menyediakan laporan prestasi dan cadangan tindakan pada pihak pengurusan bagi tujuan merancang, mengawal, menilai prestasi dan membuat keputusan. Contoh laporan prestasi berdasarkan Cu 1 dan 2. Okey, syarikat Enis yang berhad laporan prestasi Jabatan Pengeluaran bagi bulan berakhir 1 Mac 2020. Okey, ini ada sambungan nantilah dapat masuk sebahagian saja. Bahan mentah kopi, harga piawai RM5, kuantiti sebenar digunakan 6,250 kg, kuantiti piawai dibenarkan 6,000 kg, perbezaan kuantiti 250 kg, varian kuantiti bahan RM1,250 tidak memuaskan, penjelasan pengendalian bahan yang tidak cekap. Okey, kita tengok jenis varian dia. Kadar buruh jam sebenar RM4,800, kadar piawai sebenar RM4.20, kadar piawai RM4, perbezaan kadar buruh 20 sen. Varian kadar buruh RM160 memuaskan, penjelasan dia kesilapan penjaduan kerja. Okey, seterusnya jenis varian dia kecekapan buruh, kadar buruh piawai RM4, jam sebenar RM4.8, jam piawai dibenarkan RM4,500, perbezaan jam buruh adalah 300. Varian kecekapan buruh RM1,100 tidak memuaskan, penjelasan kerosakan mesin dalam proses. Sekiranya pihak tentu sudah mencapai piawai yang ditetapkan, maka pihak pengurusan seharusnya beri ganjaran kepada pekerjanya. Sekiranya pihak penanggung tidak dapat mencapai piawai seperti mana yang ditetapkan, maka seharusnya mengenai penalti seperti tidak mendapat bonus tahun. Contoh, syarikat Rakina berhad menggunakan produk sejuk beku Karipap. Maklumat buruh langsung dan bahan mentah langsung untuk setiap unit Karipap bagi tahun 2020 adalah seperti berikut. Ini butir dia lah. Bahan mentah 2 kg pada harga RM8 per kilogram, RM16. Buruh langsung 1.5 jam pada kadar RM7 sejam, RM10.50. Overhead berubah 1.5 jam pada kadar RM4 sejam, RM6. Overhead tetap 1.5 jam pada kadar RM2 sejam, RM3. Jumlah kos PWS ini adalah RM35. Sepanjang tahun 2020, syarikat Rakina terlibat dalam aktiviti pengeluaran sebenar seperti yang berikut. Pengeluaran produk sejuk beku Karipap berjumlah 60,000 unit. Sebanyak 120,000 kg bahan mentah langsung telah dibeli dengan harga RM7.40 sekilogram. Terdapat 15,000 kg bahan mentah langsung pada awal tahun 2020 dinilai pada kos RM8 per kilogram. Tiada inventory akhir bahan mentah langsung. Syarikat itu menggunakan 90,000 jam buruh langsung dengan jumlah kos RM368,000. Jumlah overhead berubah sebenar ialah 402 RM402,000. Aktiviti nombor kilang syarikat Rakina berhad ialah 50,000 unit setahun. Kadar overhead piawai dihitung berdasarkan aktiviti nombor yang dalam jam buruh langsung. Dikendaki hitung satu, varian harga, varian penggunaan bahan mentah langsung, varian kadar, varian kecekapan buruh langsung, varian perbelanjaan dan varian kecekapan overhead berubah, varian volume overhead tetap. B. Jelaskan 3 kepentingan kos piawai merujuk pada maklumat syarikat Rakina berhad. Okey, kita tengok jawapan dia. Varian harga bahan mentah langsung RM7.40, tolak 8, dan 120 dapat RM72,000 memuaskan. Varian penggunaan bahan mentah langsung RM120,000 tambah RM15,000, tolak 2 kali RM60,000 dan 8 dapat RM120,000 tidak memuaskan. Depan RM jangan negatif. Okey, varian kadar buruh langsung RM368,000 bahagi RM90,000, tolak RM7, darat RM90,000 sama dengan RM90,000 tidak memuaskan. Varian kecekapan buruh langsung RM90,000 tolak 1.5 darab RM60,000 darat RM7, selesaikan dapat RM42,000 tidak memuaskan. Varian belanja overhead berubah RM402,000 tolak dengan RM4 darat RM90,000 dapat RM18,000 tidak memuaskan. Varian kecekapan overhead berubah RM90,000 tolak 1.5 darat RM60,000 darat 4, selesaikan dapat RM24,000 tidak memuaskan. Varian volume overhead tetap 1.5 darat RM5,000 tolak dengan 1.5 jam darat RM60,000 darat RM2, selesaikan dapat RM30,000 memuaskan. Okey, yang B, 1. Piawaian membantu pihak pengurusan dengan memberikan amal unit-unit untuk perbelanjaan penyediaan belanjawan hidup. Syarikat Rakina dengan berdasarkan
Unit-unit piawai bahan mentah langsung 2 kg kepada RM8 seunit sama dengan RM16. Buruh langsung 1/5 jam pada RM7 sama dengan RM10.50 seunit. Overhead berubah 1/5 jam pada RM4 sejam sama dengan RM6 seunit, dan overhead tetap 1/5 jam pada RM2 sama dengan RM3 seunit. Yang kedua, piawaian membantu pengurusan untuk kawalan dengan menetapkan tahap jangkaan dan tahap yang diingini tanda aras untuk prestasi operasi. Kos unit D1 adalah kos berubah syarikat. Kos overhead tetap dijangka ialah RM60,003 dapat RM180,000. Piawaian membantu memberi motivasi kepada pekerja kerana ia sebagai tanda aras di mana prestasi mereka diukur. Contohnya pengurus belian dinilai sebagai baik, memuaskan kerana varian bahan mentah yang memuaskan, tapi pengurus pengeluaran atau penyelia punya prestasi buruk kerana varian penggunaan bahan, varian kadar buruh dan varian kecekapan buruh adalah tidak memuaskan TM. Okey, yang keempat, piawaian yang berikan kos unit anggaran mungkin dapat membantu dalam pembuatan keputusan seperti penetapan harga jualan. Hasil jualan secara kad rakinan mesti boleh menutup atau meliputi kos piawai unit. Bahan mentah langsung RM16, buruh langsung RM10.50, overhead berubah RM6 dan kos tetap RM60,000 pada harga RM3 sama dengan RM180,000. RM3 seunit pengeluaran sebelum syarikat memperoleh keuntungan. Piawaian memudahkan penyimpanan rekod dalam kos pengeluaran produk sejuk buku Karifab ini. Kos piawai masing-masing RM16 bahan mentah langsung, RM10.50 buruh langsung, RM6 overhead berubah dan overhead tetap. Syarikat dapat menjimatkan kos perkeranian. Alternatif ialah menggunakan sistem kos sebenar yang mengambil lebih banyak masa. Jika rasa video ni bermanfaat, bolehlah like, share dan subscribe. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.